live stream. Oh, live stream. Sulit sini tak boleh. Ambil apa? Ini saya. Tak boleh cabut. Ni amat baca kan? Baca ni. Saya buka. Oh, mantap. Boleh. Okey. Boleh mula? Dah on. Tapi tengah tengok. Oh, dah masuk dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, faqala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang niyabatul wawi anidhabati, iaitu gantian wawu daripada dhammah. Wa ammal asmaul khamsatu, betul? Okey, kita masuk kepada pembahasan asmaul khamsah. Wa ammal asmaul khamsatu, adapun asmaul khamsah, fa hiya hadhihi al-alfadhu al-mahsuratu allati addaha al-muallifu wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin wa hiya turfa'u bil wawi niyabatan anid dhammati taqulu hadara abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin. Jadi asmaul khamsah dia adalah lafaz-lafaz yang terbatas. Maksud terbatas tu limited. Dah tahu dah yang mana, ditentukan. Allati addaha al muallifu wa hiya, yang telah ditentukan oleh muallif, iaitu apa? Abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin. Berarti 5. Abun, akhun, hamun, wafun dan dhumalin. Dhu wahya turfa'u bil wawi niyabatan anid dhammati, dia adalah dirofakkan, dibaca rofa atau dirofakkan dengan tanda wawu sebagai gantian daripada dhammah, sama seperti jamak muzakkar salim. Contoh dia apa? Hadara abuka, telah hadir bapa engkau. Contoh dia, bapa anta.
bapa engkau, contoh dia hadara itu fi'il madi mabniun 'alal fathi, jadi fi'il madi yang dimabnikan fathah. Abuka ini adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika tingkah rafa'nya ditandai dengan wawu. Abuka, kerana apa dia menjadi fa'il? Bila dia jadi fa'il berarti dia dibaca rafa'. Tanda rafa' dia adalah dengan wawu kerana dia adalah asmaul khamsah. Tapi tidak semudah itu, dia ada syarat-syarat dia. Wa kadza taqulu hadza abuka. Samalah, adapun ini itu adalah bapa engkau. Berarti hadza itu mubtada, abuka menjadi khabar kepada mubtada. Wa taqulu abuka rajulun salihun. Adapun bapa engkau itu adalah rajulun lelaki salihun yang soleh. Wa qala Allah Ta'ala wa abuna syaikhun kabirun. Wa abuna syaikhun kabirun. Min haitsu amarahum abuhum, sama. Wa innahu ladzu ilmin, sama. Inni ana akhuka, sama. Fakullu ismin, maka setiap isim minha daripada ini semua, daripada contoh-contoh ni lah maksud dia. Fi hadhil amsilati, dalam contoh-contoh ini, berarti apa? Contoh-contoh daripada apa? Contoh-contoh daripada asmaul khamsah, mula dari abuna, dari akhuka, dari ladzu ilmin, dari hadara abuka wa akhuka hamuka, itu semua marfu'un dibaca rafa', wa alamatul raf'ihi al-wawu. Alamat rafa' dia adalah wawu. Kerana apa? Niabatan anid dhammati, sebagai gantian daripada dhammah. Wa ma ba'daha minad dhamiri, dan apa yang jatuh setelahnya daripada dhamir. Contoh dhamir tu apa? Abuka, ka tu isim dhamir mutasil. Au lafdhu min dhamiri minad dhamiri au lafdhi malin, iaitu contoh dia apa? Contoh dzu malin au lafdhi ilmin ladzu ilmin, contoh dia kan. Itu apa? Mudhafun ilaih, menjadi mudhaf ilaih. Ustaz, apa itu mudhaf ilaih? Yang dah tahu tak apa, yang tak tahu nanti bab dekat belakang sekali. Intinya mudhaf ilaih itu dibaca jar atau khafad. Apa dia nanti? Wa'lam yang betul kan, wa'lam kan, kerana ana punya ni ada letak hamzah, salah tu. Ada pen, kalau salah kena betul kan, ana punya ada hamzah. Wa'lam, sebab apa? Fi'il amar bari lafaz alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa wa'alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam la ta'lam. Nampak tu? I'lam. Untuk i'lam itu adalah hamzah dia hamzah wasal. Hamzah wasal berarti tak boleh letak hamzah. Kalau dia dari wazan a'lama yu'limu i'laman, fi'il amar dia af'il la tuf'il. Af'il berarti apa? Wazan dia adalah ikut wazan af'ala. Wazan af'ala itu dengan cara apa? Biziyadati hamzatil qat'i, iaitu dengan hamzah qata'. Kalau hamzah qata' berarti ada hamzah. Jadi a'lim. Tapi ini maksud dia bukan tu. Ini maksud dia wa'lam, dan ketahuilah anna hadhil asma'. Nampak tu? Okey. Namanya ada. Wa'lam anna hadhil asma'a al-khamsata. Ketahuilah bahawa sesungguhnya isim-isim atau asmaul khamsah ini la tu'rabu, tidak boleh di'irabi hadzal i'rabah, dengan i'rab ini. Hadzal i'rabah itu i'rab dia dibaca apa? Maf'ul mutlaq, iaitu tidak boleh di'irabah, dia tidak boleh di'irabi hadzal i'rabah dengan i'rab ini illa bisyurutin, kecuali dengan beberapa syarat. Wa hadhihi syurutu, ada pun syarat-syarat dia, minha ma yushtaratu fi kulliha, ada bahagian dia ada yang disyaratkan bagi semua asmaul khamsah, tu maksud dia. Wa minha, dan ada daripada syaratnya ma yushtaratu fi ba'dihha, yang disyaratkan daripada hanya sebahagian daripadanya, sebahagian daripada asmaul khamsah. Apa sahaja? Amma syurutul lati tushtaratu fi jami'iha, ada pun syarat-syarat yang disyaratkan bagi seluruhnya, fa arba'atu syurutin, maka dia ada 4 syarat. 4 syarat ni semua asmaul khamsah kena ada. Semua asmaul khamsah kena ada. Al-awwalu, yang pertama, antakuna mufradatan, pertama dia kena isim mufrad. Berarti dia tak boleh jamak. Tak boleh jamak.
Wasani antakuna mukabbaratan. Dia kena mukabbaratan. Mukabbaratan tu lawan kepada musagharon. Musagharon tu maksudnya apa? Ditasghirkan. Kalau sighat tasghir tu contoh dia rajulun menjadi rujailun. Contoh dia rajulun lelaki, rujailun lelaki kecil. Itu maksud dia tasghir. Sighat tasghir. Tasghir tu mengkecilkan. Mukabbaratan berarti lawan kepada sighat kecil, berarti normal yang tidak menggunakan sighat tasghir. Wasalisu antakuna mudhafatan. Dia kena mudhaf. Mudhaf tu apa? Berarti dia disandarkan kepada sesuatu yang lain. Dia menyandarkan, berarti ada benda yang sandar pada dia. Tu mudhaf. Mudhaf ilaih tu benda yang bersandar. Mudhafun, mudhaf ilaih. Terjemahan dia tak betul. Mudhaf tu yang bersandar, mudhaf ilaih tu yang disandari. Dia kena ada yang dia sandar kepada sesuatu. Nanti anak bagi contoh lah semua. Warabi'u antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallimi. Iaitu adanya asmaul khamsah, adanya idhafahnya dia tadi itu pada selain pada ya' mutakallim. Kerana kalau ya' mutakallim nanti tak boleh. Contoh dia apa? Maksud dia pembahasan penjabaran dia macam mana? Fa kharaja bi istiratil ifradi ma law kanat musannatan. Contoh dia, terkecualilah kalau seumpama lafaz tersebut, contoh dia abun misalnya, itu bukan berupa mufrad tapi berupa isim tasniyah au majmu'atan atau berupa jamak dengan apa? Jam'a mudzakkarin, dengan berupa jamak muzakkar, au jam'a taksirin atau berupa jamak taksir. Fa innaha, maka dalam kes ini asmaul khamsah law kanat majmu'atan jam'a taksirin, kalau dia berupa jamak, iaitu dengan jamak taksir, u'ribat bil harakati adh-dhahirati, maka dia diirabi dengan beberapa harakat yang zahir. Berarti harakat dia kena zahir, kena nampak. Takulu, contohnya engkau berkata al-aba'u. Contoh dia abun, dari perkataan abun. Asmaul khamsah, abun termasuk daripada ciri-ciri asmaul khamsah. Tapi kerana dia jamak, al-aba'u, dia ditanda harakat zahir. Wa taqulu ikhwanuka yaduka allati tabtishu biha. Ikhwan dari kata akhun, jamak dia ikhwan, kan? Ukhtun akhawatun, contoh dia. Kalau ikhwan berarti jamak akhun, padahal akhun termasuk asmaul khamsah, tapi kerana jamak maka bil harakat ikhwanuka. Wa qala Allah taala abaukum wa abnaukum abaukum. Nampak tu contoh dia. Wa innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwatun sama jamak daripada akhun. Berarti dia bukan termasuk, tidak cukup syarat untuk menjadi asmaul khamsah yang diirabi dengan huruf. Maksud dia wawu sebagai gantian daripada dhammah bagi i'rab rafa. Itu maksud dia. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sama. Walau kanat musannatan, seumpama asmaul khamsah itu berupa tasniyah, u'ribat i'rabal musanna, maka dia diirabi dengan i'rabnya tasniyah. I'rab tasniyah tu macam mana? Bil alifi raf'an, iaitu kalau dia dibaca rafa' tanda dia alif, wa bil ya'i nasban, kalau dibaca nasab dengan ya, wa jarran, iaitu juga dengan jar, kalau i'rab jar juga ditandai dengan ya. Wa sayati bayanuhu qariban, keterangan dia akan dijelaskan nanti lebih panjang. Takulu abawaka, contoh dia abawaka. Ustaz, bukankah isim tasniyah kena ada nun? Muslimani, contoh dia. Ya, nun itu adalah nun iwad, gantian daripada tanwin. Ketika dia diidhafahkan, maka dia sudah tidak boleh bertanwin. Kalau tidak boleh bertanwin, maka nun dia dibuang menjadi abawaka. Itu. Begitu juga dengan jamak muzakkar salim. Okay? Muslimukum. Contoh dia muslimukum. Mu'minukum, bukan mu'minunukum. Terus ada lagi. Bawaka. Terus. Wa qala Allah Ta'ala wa rafa'a abawaihi alal arshi fa aslihu baina akhwaikum. Walau kanas majmu'atan, kalau seumpama dia berupa jamak, jam'a mudzakkarin saliman, dia berupa jamak muzakkar salim, rufi'at, maka dia dirafa'kan bil wawi dengan wawu alamat taqaddama, sesuai dengan yang telah lalu. Wa nusibat, dan dinasabkan, wa jarrat bil ya'i, iaitu dinasabkan dan dijarkan dengan ya'i. Taqulu haula'i abuna
wa akhuna, ra'aitu abina. Contoh dia. Wa akhina. Nampak tu? Walam yujma' dan tidak boleh dijamak bil wawi wa nuni ghairul abi wal akhi. Wa kaza. Jadi apa? Kalau dijamakkan dengan jamak seperti jamak muzakkar salim, kalau dia abun dan akhun dijamakkan seperti jamak muzakkar salim iaitu dengan wawu dan nun, itu tidak ada kecuali bagi lafaz al abu wal akhu. Berarti hamun, fu dan apa lagi satu zu, itu tidak boleh masuk dalam kategori ini. Wa kana al-qiyasu yaqtadi alla yujma'a syai'un minha hadzal jam'ah. Adapun kias ini menuntut untuk tidak dijamakkan sesuatu pun daripada asmaul khamsah hadzal jam'ah dengan jama'i ini. Itu dia nak bagi tahu, nak tegaskan. Ini pengecualian dia lah syarat-syarat asmaul khamsah. Wa kharaja bi ishtirati an takuna mukabbaratan, dan dikecualikan dengan disyaratkannya dia mesti berupa mukabbarah, iaitu yang dibesarkan lawan kepada tasghir, malau kana musagharatan, iaitu ketika mana asmaul khamsah itu atau lafaz abun dan lain-lain itu dijadikan sighat tasghir, musagharatan, sighat tasghir. Contoh dia apa? Contoh dia rajulun rujailun, kala abun ubayyun. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati zahirah. Maka seumpama lafaz abun misalnya, akhun misalnya, dia itu dijadikan sighat, dia sighat tasghir, maka nak tak nak i'rab dia kena di'irabi dengan harakat yang zahirah. Contoh dia taqulu hadza ubayyun wa ukhayyun. Dia tak boleh jadi abuka tadi tu, tak boleh. Sebab apa? Dia sudah tasghir. Kalau tasghir tak boleh. Tasghir tu apa? Macam mana cakap tu? Ulang balik. Iaitu rajulun, lelaki, rujailun, lelaki kecil. Jadi kutaib. Contoh dia. Hal katabta kitaban? Lam aktub kitaban. Tak. Lam taktub. Ana katabtu lakin kutaiban saghiratan. Contoh dia kan. Jadi satu kutaib yang kecil, kutaib tu masih apa? Kitab kecil. Wa taqulu ra'aitu ubayyan wa ukhayyan. Wa taqulu marartu bi ubayyin wa ukhayyin. Ubay bin Ka'ab contoh dia. Ubay nama dia Ubay. Ubay tu masa bapak kecil. Wa kharaja bi ishtirati an takuna mudhafatan, dan dikecualikan dengan disyaratkannya an takuna mudhafatan. Ia mestilah berupa yang bersandar, berarti mudhaf, menjadi mudhaf. Ma law kanat munqata'atan atau munqati'atan anil idhafati, iaitu dia terputus anil idhafati, daripada idhafah. Kalau dia bukan berupa mudhaf, maka dia tak boleh. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati zahirati aidan, maka dalam kes ini dia diirabi dengan harakat juga, harakat yang zahir juga. Contoh dia taqulu hadza abun. Dia tak disandarkan kepada ka. Dia tak boleh abuka. Tak ada. Berarti hadza abun. Abun al-ab wal contoh dia kan. Wa taqulu ra'aitu aban wa taqulu marartu bi abin. Wa kadzalikal baqi, begitu juga yang lain dia. Yang lain apa? Akhun. Tu. Wa qala Allah Taala walahu akhun au ukhtun. In yasrik faqad sarqa akhun lahu akhun. Dia bukan akhuka ke apa tak? Qala tuni bi akhil lakum. Inna lahu aban syaikha. Jadi aban contoh dia. Wa kharaja bi ishtirati an takuna idhafatu hali ghairi ya il mutakallimi. Jadi ada syarat tadi, dia kena disandarkan kepada selain ya mutakallim. Kalau pengecualian dia apa? Malau udifat, seumpama dia disandarkan ila hadhil ya'i, kepada ya ini, iaitu ya ini tu apa? Ya mutakallim, berarti menunjukkan saya. Contoh dia hadza qalami, ini adalah pen saya. Maka dalam kes ini fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakatin bi harakatin muqaddaratin, maka dalam kes ini dia diirabi dengan harakat yang dikira-kirakan ala ma qabla ya il mutakallimi, pada apa yang jatuh sebelum ya mutakallim. Ini yang dipanggil dengan yang semalam, iaitu dibaca dhammah dia muqaddarah. Kerana apa? Mana'a min zuhuriha apa? Istighalul mahal. Alhamdulillah, hari ini banyak yang dah hafal. Betul. Wa mana amin zuhuriha istighalul mahali bi
Biharakatil munasabati, dengan harakat munasabah. Sibuk untuk menghidupkan tempat dengan harakat yang sesuai. Boleh pakai dua-dua, pakai satu pun boleh. Taqulu hadara abi wa akhi, telah hadir siapa? Abi, bapakku, wa akhi, dan saudaraku. Wa taqulu ihtaramtu abi wa akhi al-akbara, aku memuliakan bapakku dan saudaraku al-akbara, yang lebih besar. Bila nak guna saudara tu, nak bermaksud saudara dalam erti Indonesia. Sorry lah, bila nak sebut akhun mesti saudara. Maksud akhun tu adik-beradik. Kalau bahasa Indonesia, adik-beradik tu saudara. Kalau kita saudara tu apa, cousin. Cousin. Itulah, saudara kan cousin. Kalau adik-beradik, sibling dia kena adik-beradik. Maaflah bahasa. Jadi jangan terkeliru. Wa taqulu ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhi al-akbar. Jadi aku la atakallamu, tidak berbicara fi hadrati abi, di depan bapakku. Depan bapakku aku tak cakap. Wa akhi al-akbar, dan dan abang aku al-akbar, yang besar. Abang yang besar lah. Sebab bahasa Arab akhun dia tak kisah kecil ke besar, akhun. Brother lah, macam bahasa Inggeris brother. I have a brother. Brother tu boleh besar, boleh kecil. Big brother, besar lah. Itu maksud dia. Qala Allah Ta'ala inna hadha akhi, sesungguhnya ini adalah saudaraku. Ana Yusuf wa hadha akhi fa'alquhu ala wajhi abi. Contoh dia. Wa amma syurutul lati tukhtassu bi ba'dihha duna ba'din. Ada beberapa syarat yang dikhususkan pada setengahnya, tidak yang lainnya. Duna ba'din, bukan yang lain. Faminha, maka seperti contoh apa? Anna kalimata fuka, sesungguhnya kalimat fuka la tu'rabu hadzal i'raba, tidak di'rabi dengan i'rab ini, illa bi syarti an, bukan syartin an. Ini banyak yang salah. Yang betul bi syarti an tahlu minal mimi. Kerana apa? Kerana an di situ berupa an masdariyah. Dia bertujuan untuk menjadi jembatan mentakwilkan dari lafaz takhlu. Takhlu tu apa? Takhluwa itu adalah dari kata fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kalimat fi'il. Kalimat fi'il tidak boleh menjadi isim kerana dia kalimat fi'il. Tapi bisyarti ini menjadi mudhaf. Takhlu itu jumlah, iaitu jumlah lafaz takhlu fi'il mudhari' itu akan menjadi mudhaf ilaih kepada bisyarti. Maka cara dia adalah dengan apa? Ditakwil menjadi masdar. Takwil itu macam tafsir lah. Kita terjemahkan dia saja, kita anggap dia menjadi masdar. Masdar itu adalah kalimat isim bagi suatu kalimat fi'il. Macam nak terangkan dalam ilmu saraf, kalimat isim bagi kalimat fi'il, kata nama bagi sebuah pekerjaan. Maka dia adalah bisyarti antakhlu'a. Itu bisyarti, bukan bisyartin. Illa bisyarti antakhlu'a minal mimi, kecuali dengan syarat ia, maksud dia apa? Iaitu asmaul khamsah itu disepikan daripada mim. Disepikan daripada mim berarti famun. Contoh dia famun. Famun tu apa? Mulut. Fu tu pun mulut juga. Fu tu mulut juga. Kalau kita letak mim famun, dia bukanlah lagi menjadi asmaul khamsah. Falau ittasalat al-mimu, kalau dia bertemu dengan mim, u'ribat bil harakati zahirati, maka dia di-i'rab dengan harakat yang zahir. Contoh dia apa? Taqulu hadza famun hasanun. Ini loh mulut yang bagus. Famun, bukan famuka. Tak boleh lah. Kalau famuka tak boleh, dia kena fuka. Itu maksud dia. Wa taqulu ra'aitu faman hasanan wa taqulu nazarat nazartu ila famin hasanin. Nazar, antum nazartu ke nazarta? Tu, anak punya dia letak dua sukun. Wa taqulu nazartu ila famin hasanin, aku melihat kepada apa? Kepada mulut yang bagus. Wa hadza syartun zaidun, ini adalah syarat yang tambahan fi hadhil kalimati, dalam kalimat-kalimat ini, bi khususiha, secara khusus, ala syuruti terhadap empat, ala syuruti terhadap beberapa syarat al-arba'ati yang empat, allati sabaqa zikruha, yang telah lalu penyebutannya. Berarti ini adalah syarat tambahan bagi kalimat ini khusus. Selain daripada empat syarat yang telah dia jelaskan ke atas. Kan empat syarat tadi, tasghir, semua tu dia dah sebut. Yang ni adalah tambahan khusus untuk bagi lafaz famun pula, fuka tadi. Fuka.
Wa minha, dan termasuk daripada syarat tadi, syarat yang sebahagian saja, iaitu anna kalimata dhu. Ini khusus bagi kalimat dhu pula. La tu'rabu hadzal iraba. Dia tak boleh i'rab dengan i'rab ini illa bi syartaini, kecuali dengan dua syarat. Al-awwalu, yang pertama apa? Antakuna bi makna sahibin. Dia kena menggunakan makna sahib. Contoh dia apa? Dhu malin. Ini adalah hadza dhu malin. Dia inilah yang mempunyai, yang pemilik harta. Contoh dia. Itu maksud dia. Tadi mana? Wasani ayyakuna alladhi tudafu ilaihi isma jinsin zahiran ghaira. Betul? Betul? Ini hilang titik. Ghaira wasfin, yang selain wasaf. Maksud dia apa? Yang kedua, dia kenalah adalah perkara yang disandarkan kepada isim jenis yang zahir. Ghaira wasfin, yang bukan memiliki makna sifat. Wasfin tu apa? Sifat. Fa in lam takun, seumpama dia bukan bimakna sahibin, menggunakan makna sahibin. Contoh dhu tu bukan makna sahibin. Bi angkanat mausulatan fahiya mabniyatun. Contoh dia adalah apa, dhu yang berupa isim mausul, maka dia adalah dimabnikan. Wa misaluha ghaira mausulatin. Contoh yang bukan wa misaluha ghaira mausulatin, adapun contohnya ghaira mausulatin dalam erti dia bukan mausul, itu adalah qaulu Abi Thayyib Al-Mutanabbi. Itu adalah ucapan Abi Thayyib Al-Mutanabbi. Contoh dia apa? Wa dzul aqli yashqa fin na'imi bi aqlihi wa akhul jahalati fi syaqawati yan umu. Contoh dia apa? Wa dzul aqli. Dzul aqli maksud dia apa? Yang memiliki yang memiliki akal. Yang memiliki akal. So dia memiliki makna apa? Makna sahib. Betul? Tulisan dia sama kan? Muradu syair anak akila wa sahibul ilmi. Betul. Wa hadzani syartani, adapun dua syarat ini zaidani, dua-duanya adalah tambahan fi hadzal kalimati, dalam kalimat ini, bi khususiha ala syuruti arba'ah allati sabaqa dzikruha. Berarti contoh ini khusus bagi kalimat dzu, iaitu syarat pertama dia kena bermakna sahib, dan dia bukan disandarkan pada isim, dia kena disandarkan pada isim jenis yang zahir, bukan sifat. Okey, masuk kepada niyabatul alifi anid dhammati. Ini kena laju sikit, kita dah lambat kalau nak khatam minggu depan. Wa amal alifu fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Adapun alif, dia menjadi alamat bagi i'rab rafa pada satu tempat, iaitu tasniyatil asma'i khassatan, iaitu berada pada isim tasniyah, atau dipanggil juga dengan musanna. Khasatan sahaja, berarti tak ada lain dia. Wa aqulu, aku berkata, takunu al-alifu alamatan ala raf'il kalimati fi maudi'in wahidin. Adanya alif, dia menjadi alamat bagi i'rab rafa atau rafa'nya kalimat berada pada satu tempat sahaja. Wa huwa al-ismu al-musanna, dia adalah isim tasniyah. Nahu hadara as-sadiqani, telah hadir siapa? As-sadiqani, dua kawan. Fas-sadiqani, maka lafaz sadiqani musanna, dia itu isim tasniyah. Wa huwa marfu'un, dia dibaca rafa', li'annahu fa'ilun, kerana dia adalah menjadi fa'il bagi hadara. Wa alamatu raf'ihi al-alifu, alamat rafa' dia adalah alif. Sadiqani niyabatan anid dhammati, gantian daripada dhammah. Wa nun itu apa? Iwadun, sebagai gantian anit tanwini, daripada tanwin. Fi qaulika, dalam ucapan engkau, sadiqun wa huwa al-ismul mufradu, dia adalah isim mufrad. Senang kan? Senang. Wal musanna huwa kullu ismin dalla ala isnaini aw isnataini. Adapun musanna, atau dipanggil juga dengan ismu tasniyah, itu adalah semua isim yang menunjukkan pada makna dua, atau dua lelaki atau dua perempuan, biziyadatin fi akhirih, dengan sebuah tambahan pada akhirnya. Tambahan dia itu apa? Iaitu alif dan nun.
aghnat hazihi ziyadatu anil atifi wal ma'tufi. Iaitu apa? Dah cukup dengan ziyadah ini dengan suatu perkara yang mengatafkan dan juga menjadi ma'tuf. Nahu akbala al-umrana, al-umrani wal hindani fal umrani lafdzun dala ala snaini ismu kulli wahidin minhuma Umar. Jadi lafaz umron lah. Akbala al umarani wal hindani fal umarani lafdzun dala ala snaini. Maka lafaz umarani itu adalah lafaz yang menunjukkan erti dua. Ismu kulli wahidin minhuma Umaru, iaitu isim dia, asal usul dia Umaru. Umaru lalu dibeli alif dan nun. Bisa babi wujudi ziyadatin fi akhirih, dengan sebab dia wujudnya satu tambahan pada akhirnya. Wa hadhihi ziyadatu, adapun tambahan ini hiya al alifu wan nunu, ia adalah alif dan nun. Wa hiya tughni anil ityani, dia cukup daripada mendatangkan biwawil atfi dengan cara menambahkan wawu atau wa taqriril ismi dan mengulangi isim bihaisu taqulu hadara Umaru wa Umaru. Boleh. Maksud dia apa? Isim tasniah itu sama seperti lebih kurang lafaz Umaru itu dengan cara apa? Dengan cara kita beri wawu menunjukkan dia ataf, sehingga kan makna dia apa? Hadara Umaru wa Umaru itu sama juga dengan kita merubah menjadi hadara Umarani. Nampak? Itu maksud dia. Jadi dengan menggunakan hadara Umaru wa Umaru, daripada guna tu kita ganti menjadi hadara Umarani, maka Umarani lo dipanggil dengan isim tasniyah. Wa kadzalika al-hindani fahuwa lafdzun dalun ala snataini, dia menunjukkan suatu lafaz yang menunjukkan erti dua perempuan. Kullu wahidatin minhuma ismuha Hindun, setiap satu daripada kedua lafaz hindani itu nama dia Hindun, berarti dua Hindun. Contohnya apa? Contoh dia Ahmadani. Bukan Ahmad Dhani tu. Ahmadani ada dua Ahmad. Siapa tahu ada Ahmad lain. Ahmadani ada dua Ahmad kat sini. Ahmadani, bukan Ahmad Dhani penyanyi. Wasababu dalalatihi ala zalika, adapun sebab penunjukan dia pada ala zalika, pada makna tersebut, iaitu ada dua Hindun, itu adalah apa? Ziyadatul alifi, tambahan alif, wa nuni dan nun, fil misali, pada contoh. Wa wujudul alifi, adapun wujudnya alif, wa nuni dan nun, itu apa? Yurnika, sudah mencukupkan untuk engkau anil ityani, daripada mendatangkan biwawil atfi dengan wawu ataf. Dah tak payah nak pakai wawu ataf. Wa takriril ismi, dan nak ulang-ulang isim dua kali, penat. Bihaisu taqulu hadarat Hindun wa Hindun, penat. Hadarat Hindun wa Hindun, cukup dengan hadarat al-hindani, hadarata al-hindani. Yang betul gitu. Itu nanti dalam ilmu tasrif, saraf. Niyabatun nuni anid dhammati, yaitu gantian daripada nun. Nun menjadi ganti daripada dhammah. Ini penting. Ini penting kerana apa? Semua i'rab ni penting. Wa amanunu. Wa amanunu fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannasil mukhatabati. Adapun nun itu menjadi tanda. Tanda bagi i'rab rafa' berada pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Nun menjadi alamat rafa' pada fi'il mudhari'. Kenapa? Idza ittasala, ketika mana dia bertemu dengan dhamiru tasniyatin, dhamir tasniyah, dhamir yang menunjukkan erti dua orang, au dhamiru jam'in, atau dhamir jamak, dhamir yang menunjukkan erti banyak, au dhamirul muannasati al mukhatabati, atau dhamir yang menunjukkan erti perempuan tapi yang diajak berbicara. Tadribina, kan? Okey, contoh. Wa aqulu, aku berkata, takunu an-nunu. Ahmad, cuba baca Ahmad. Suara penat. Baca. Wa aqulu takunu an-nunu alama an. Kenapa? Khabar kepada Kana, khobar kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Takunu annunu alamatan zid. Terus annal kalimata
annal kalimata allati hiya fi akhiriha Fiha. Allati hiya fiha. fi akhiriha Oh. Waduh. Salah. Allati hiya. fi akhiriha. Oh, salah ni. Yelah. Aduh. Menyesal beli buku ni. Lama Terus. Fi akhiriha. Terus. Marfu'atan Ala annal kalimata allati hiya fi akhiriha marfu'a. Tun. Yang ini tun. Beza. Segala kalimat yang mana pada akhirnya itu dibaca rafa. Terus fi mawdu'i wahid fi maudhi'in. Fi maudhi'in. Mawadi'a baru. Isim ghairu munsharif. Mawadi'a dari kata sighat muntal jumu'. Macam masajid. Kalau ni fi maudhi'in. Maudhi'in tu adalah isim makan bagi wada'a. Isim makan bagi wada'a. Sebab itu kena hafal tasrif. Fi maudhi'in. Terus wahidin wa huwa al-fi'lu al-mudhari'u al-muslidu. Jap. Mana tadi hilang saya. Wawa al-fi'lu al-mudhari'u al-musnadu. Yang disandarkan. ila alifi al-ithnaini wal ithnataini alifil isnaini awil isnataini. Okey, terus. awil musnadi ila wawi Jama'atid jama'atid Dukuri. Terus au awil musnadi al-musnadi ila ya il muannatsatil mukhatabati. Betul. Okey, itu cara baca yang betul. Kalau kat Indonesia tu Kementerian Agama buat nama dia pertandingan baca kitab. Musabaqatu qiraatil kutub. Dia buka kitab-kitab. Tapi sebab kalau kelas Kementerian Agama dia senanglah kitab dia Tafsir Maraghi, Fiqhul Islami wa Adilatuh. Kalau kat pondok memang ada. Setiap akhir aflah akhir sana ada musabaqah tilawatil kutub nama dia. Dia apa kitab dia? Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Kosong, cetakan bulak lama. Tu kena baca. Siapa boleh baca paling banyak betul. Lepas tu dia tanya alasan dia apa. Boleh berhujah dengan dalil. Itu nombor satu lah. Dulu anak nak ikut yang musabaqah nasional tu Kementerian Agama. Sebab price dia nombor 1 10 juta. Nak dah daftar dah. Lepas tu dia orang cakap tak boleh. Dah jadi ustaz tak boleh. Tak boleh. Waktu tu budak-budak yang boleh ikut. Sayang. Kalau dah dapat 10 juta. Waktu tu 10 juta RM4,000. Oh, banyak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi nun itu menjadi alamat. Menjadi alamat bahawa melihat kerana sesungguhnya kalimat dia pada akhirnya itu dibaca rafa' bertempat pada satu tempat. Okey. Wa huwa al-fi'lul al-mudhari'u. Dia adalah fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif tasniyah laki atau perempuan. Atau disandarkan kepada wawu jamak yang menunjukkan erti lelaki. Atau disandarkan kepada ya' mu'annas mukhatabah, iaitu ya' yang menunjukkan erti perempuan. Ammal musnadu ilal alif isnaini. Sedangkan bentuk yang disandarkan kepada alif menunjukkan erti isnatain, dua orang. Fanahu, seperti contoh as-sadiqani yusafirani ghadan. As-sadiqani, dua kawan. Yusafirani, dua-duanya saling dua-duanya pergi bersafir ghadan, besok. Contoh dia apa? Mahalu syahid dia adalah yusafira. Ni mahalu syahid tu mahal tempat pembahasan, tempat bukti kat sini. Tapi kalau di negara Arab maksud dia syahid. Syahid tu apa? Kita kena buktikan dengan nazam-nazam jahiliyah atau zaman Nabi atau setelah zaman Nabi, tapi yang masyhur dari kalam orang Arab.
Itu dipanggil dengan syahid. Tapi kalau bila nak sebut mahallu syahid, nak ikut Indonesia lah. Mahallu syahid tu apa? Mana tempat yang dimaksud kat sini? Iaitu yusafirani ghadan. Yusafirani. Dia fi'il mudhari'. Kerana fa'il dia sadiqani, kalau fa'il kat belakang maka dia kena ikut i'rab, kena ikut dia punya mukhatab dia. Maksud dia domir dia sama. Masa yusafirani diberi alif dan nun kerana dia fi'il mudhari'. Yang disertai dengan alif tasniyah yang untuk demi menunjukkan fa'il fi'il ini adalah dua orang lelaki, maka ditambah alif dan nun. Kenapa ada nun? Kerana dia disepikan daripada amil nasib atau amil jazim. Kalau tidak ada amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan, maka dia dibaca i'rab rafa. Tanda rafa dia apa? Dengan tetapnya nun. Ada nun tu. Wa nahu antuma tusafirani ghadan. Contoh dia, fa qauluna yusafirani wa kadza tusafirani. Itu adalah fi'lun mudhari'un, suatu fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rafa litajarrudihi. Kenapa dia dibaca rafa? Litajarrudihi, kerana dia sepi minan nasibi daripada amil nasab, wal jazimi dan amil jazm. Wa alamatu raf'ihi, adapun alamat rafa dia apa? Subutun nuni, iaitu tetapnya nun. Wal aliful isnaini, adapun alif yang menunjukkan erti dua tadi, tusafirani atau yusafira tu, dua ini adalah fa'ilun menjadi fa'il. Jadi fa'il. Jadi kalau i'rab wal alifu fa'ilun, macam tu. Mabniun ala sukuni, ialah semua benda kena ada tempat dia. Mabniun, dalam hal ini alif itu mabni ala sukuni. Dia mabni sukun, tusafira. Di mana bunyi? Dia dia sukun. Dia sukun, lepas tu fi mahali raf'in. Kenapa mahal rafa'? Dah mula mendengar mahal. Ketika mana perkara tersebut tidak di-i'rabi, kan? Dia tidak ada tempat dalam i'rab, maka nak tak nak berarti dia itu adalah mabni. Bila dia mabni, maka tempat i'rabnya menjadi mahal. Bila kita jumpa fi mahal, maksud dia apa? Dia itu adalah mabni, tapi dia itu menempati tempat yang sepatutnya ada i'rab. Fa'il kan ada i'rab. Fa'il itu marfu'atul asma', iaitu apa? Isim-isim yang dibaca rafa', kan? Termasuk dari marfu'atul asma'. Maka ketika mana isim domir, misalnya isim domir, dia menempati tempatnya fa'il, maka dia sebenarnya sepatutnya dibaca rafa'. Tapi of course lah dia tak boleh baca rafa' kerana isim domir itu adalah mabni. Kalau dia mabni tapi dia menempati tempatnya fa'il yang sepatutnya dibaca rafa', maka akhirnya kita tak mengatakan marfu'un, tak. Kita tak sebut dia dibaca rafa', tapi kita ganti dengan dia bertempat pada tempat rafa'. Begitu juga jumlah. Jumlah dia patutnya ada apa? Ada tempat. Dia ada bahagian di dalam i'rab. Contoh dia menjadi mubtada' ke, dia jadi apa ke, kan? Sepatutnya mubtada' tak adalah. Mubtada' dia tak boleh, dia kena kat tengah. Tak ada jumlah kat depan. Jumlah kat tengah. Contoh yang ada apa? Ada mahal. Contoh dia jumlah yang ada mahal, jumlah yang Zaidun yakumu apa? Zaidun indaka. Zaidun fid dari. Itu syabih jumlah. Hindun zahibatut jariyatuhu. Zaidun zahibatun apa je? Contoh je. Lupa, nanti kat belakang tu ada. Jumlah lain. Zaidun yakumu abuhu. Zaidun yakumu abuhu. Zaidun adapun Zaid itu yakumu yang akan berdiri siapa abuhu, bapaknya Zaid. Yakumu itu menjadi khabar kepada Zaidun. Yakumu abuhu itu jumlah. Jumlah dia fi mahali raf'in. Kerana apa? Khabarul mubtada'. Ustaz tak faham langsung. Ini lagi tinggi. Tak ada dalam ni. Ada sikit je. Ini nama dia qawaidul i'rab. Dalam kitab qawaidul i'rab kita bermain dengan pertama jumlah, apa ghairul jumlah, apa, lepas tu apa saja jumlah yang ada mahal, apa saja jumlah yang tidak ada mahal. Pembahasan dia panjang. Ya, ilmu tu tak boleh semua dapat dalam satu malam.
Tak boleh dapat semua dalam satu kitab. Habis satu kitab, bukan kitab lain. Macam itulah. Kita belajar Nahu 3-4 tahun. Koma nak belajar Nahu dalam 2 minggu. Tak apa. Mala yudraku kullu fala yutraku jullu. Kan? Tadi wa alamatu rafihi subutun nunit bagailah. Wa qad ra'aita, maka engkau betul-betul dah nampak annal fi'la al-mudhari'ah, sesungguhnya fi'il mudhari' kat sini al-musnada ila alif isnaini, yang disandarkan kepada alif yang menunjukkan erti dua. Qad yakunu mabdu'an bil ya'i, kadang-kadang. Qad itu berarti kadang-kadang. Kerana apa dia masuk kepada fi'il mudhari'? Kadang-kadang dia mabdu'an, diawali bil ya'i, dengan ya. Lidalalati, kerana menunjukkan alal ghaibati, menunjukkan erti ghaibah. Ghaibah tu apa? Tak ada, ghaib. Kan? Kalau ya kan ghaib, kan ada sebut fi'il mudhari' yadribu berarti dia memukul, tadribu berarti engkau memukul, adribu berarti aku memukul, nadribu berarti kami memukul. Tadribu juga boleh menunjukkan apa? Tadribu boleh menunjukkan dia perempuan memukul. Dalam kes ni dia tak nak panjang-panjang lah, dia sebut je ala ghaibati. Kama fil misalil awali, seperti yang ada pada contoh yang awal, iaitu apa? As-sadiqani yusafirani. Wa qad yakunu mabdu'an bitai, kadang-kadang dimulai dengan ta, lidalalati alal khitabi, kerana menunjukkan erti khitab, iaitu khitab tu apa? Yang diajak berbicara. Tadribu, antuma tusafirani, kamu berdua, tusafirani. Tusafirani berarti kan kamu berdua. Macam mana sebut tadi, anta tadribu. Macam tu. Tapi ini ada dua lah, sebab antuma, dua orang. Wa ammal musnadu ilal alif isnaini. Al-Urduni cuba baca. Suara nak hilang. Okey. Apa yang sedangkan yang disandarkan kepada dua alif, iaitu alif snataini, alif yang menunjukkan erti dua perempuan, itu maksud dia. Fanahu, seperti contoh apa? Al-hindani tusafirani ghadan. Al-hindani tusafirani, yang tu. Wa nahu antuma ya hindani tusafirani ghadan. Fatusafirani fil misalaini, maka lafaz tusafirani pada dua contoh tusafirani tadi, itu adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rafa' bisubutin nuni, dengan tetapnya nun. Wal alifu, adapun alif itu menjadi fa'il mabniun ala sukuni, yang dimabnikan pada sukun, fi mahali raf'i, pada mahal rafa', fi mahali raf'in, pada mahal rafa'. Wa minhu, dari ini dan darinya ta'lamu, engkau mengetahui, annal fi'lah, bahawa sesungguhnya fi'il al-mudhari'a yang mudhari', al-musnada yang disandarkan, ila alifil isnataini, kepada alif yang menunjukkan dua perempuan, la yakunu mabdu'an illa bita'i, dia tidak boleh diawali kecuali bita'i, dengan tak, lidalalati, kerana menunjukkan ala ta'nisil fa'ili, pada perempuannya fa'il. Okey, nampak? Sawaun akana ghaiban, sama ada ia itu ghaib, kal misalil awali, pada contoh yang awal, amkana hadiran, atau dia itu hadir, mukhataban, yang diajak berbicara, kal misali athani, seperti contoh yang kedua. Jelas kan? Jelas. Wa ammal musnadu ila wawil jama'ati, sedangkan yang disandarkan kepada wawu jamaah iku fanahu, seperti contoh ar-rijalu al-mukhlisuna humul ladzina yakumuna biwajibihim. Jadi apa? Lelaki-lelaki yang ikhlas. Yang ikhlas itu apa? Mereka adalah yang melakukan atau mendirikan kewajipan mereka. Ini kalau perempuan yang belum kahwin, kalau nak kahwin, nak cari suami, cari yang tanggungjawab. Macam mana nak tahu dia tanggungjawab? Kalau dia solat 5 waktu istiqamah, insya-Allah dia tanggungjawab. Tuan lah. Kalau dia orang lelaki yang tak jaga solat, jauhilah. Sebab apa? Dia tak tanggungjawab. Kalau dia tak tanggungjawab dengan Allah, lagi dah tak tanggungjawab dengan korang. Betul? Itu tanda dia.
Wa nahu antum ya qaumu takumuna biwajibikum. Kamu semua ya qaumu ho kaum. Takumuna, berdirilah kalian semua biwajibikum dengan kewajipan kalian semua. Fayakumuna, maka lafaz yakumuna wa misluhu dan sesamanya takumuna itu adalah fi'il mudhari', fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang dibaca rafa'. Wa alamatu raf'ihi subutun nuni, tetapnya nun. Wa wawul jama'ati, ada pun wawu jamaah atau wawu yang menunjukkan arti jamak, itu fa'ilun menjadi fa'il. Takumuna wawu tu menunjukkan fa'il. Mabniun ala sukuni, yang dimabnikan sukun fi mahali raf'in, pada mahal rafa'. Wa minhu, dari perkara ini, ta'lamu annal fi'lal mudhari'a al-musnada ila hadhil wawi, sesungguhnya fi'il mudhari' yang disandarkan kepada waw ini qad yakunu mabdu'an, kadang-kadang dia diawali bil ya'i, dengan ya, lidalalati, kerana menunjukkan alal ghaibati, pada erti ghaib, kama fil misali awali, seperti pada contoh yang awal. Wa qad yakunu mabdu'an bita'i, dan kadang-kadang dia diawali dengan ta, lidalalati, kerana menunjukkan ala khitabi, pada perkara yang diajak berbicara, kama fil misali athani, seperti yang berada pada contoh yang kedua. Wa amal musnadu ila ya ilmu annasati al mukhatabati, adapun contoh yang disandarkan kepada ya muannas mukhatabah, itu adalah fanahwu anta ya hindu. Anta ya Hindu. Okey, Hindu bukan Hindun, ya Hindu. Kerana apa? Ya munada yang maksudah. Bukan maksudah tu nak kira. Munadah yang terbuat daripada isim alam, dia itu dengan mabni ala dhammi. Ya Muhammadu, kan? Anta ya Hindu ta'rifina wajibatak. Apa? Anti. Waduh, lupa. Sorry. Anti ya Hindu, wahai engkau perempuan ya Hindu, ho Hindun. Ta'rifina, ketahuilah. Bukan ta'rifina, ketahuilah. Ta'rifina, engkau mengetahui. Engkau perempuan mengetahui. Engkau perempuan mengetahui. Wajibaki dengan kewajipan engkau perempuan. Fata'rifina, maka lafaz ta'rifina itu adalah fi'lu mudhari'un, fi'il mudhari' yang dibaca rafa', marfu'un yang dibaca rafa'. Wa alamatu raf'ihi, adapun alamat rafa' dia adalah subutun nun, tetapnya nun. Wa ya'ul muannasati al mukhatabati, ya muannas mukhatabah itu adalah fa'il mabniun ala sukuni fi mahali raf'in. Sama je, dia ulang, recycle. Sebab tu kalau i'rab tu kita hafal yang penting, kita boleh jalan sendiri. Sampai kat Lubnan tu dia ada satu buku, tapi ditulis oleh orang Arab Kristian lah. Anthony apa tak nama dia, warna biru. Nama dia Mu'jamul I'rab, something like that. Mu'jamul I'rab, warna biru, tebal ni. Ana tengok dengan warna lagi, dengan apa lagi, tapi itu bagus. Maksud dia, contoh dia kalau kita berpegangan pada i'rab tu, dapat satu kita boleh contohkan pada yang lain. Tu dia bagi contoh semua. Dalam keadaan tingkah apa, rafa', nasab, jar, semua dalam i'rab dia jadi fa'il ke apa ke, semua ada. Wala yakunu al-fi'lu al-musnadu, tidak adanya fi'il yang disandarkan ila hadhil ya'i, kepada ya ini, illa mabdu'an bita'i, kecuali dia diawali dengan ta. Wa hiya dalatun ala ta'nisil fa'ili, dia menunjukkan erti ta'nisnya fa'il. Berarti apa? Perempuannya fa'il. Jadi ya tu. Wala yakunu ya itu diawali dengan, kan ada ya tapi ada ta kat depan. Kerana apa? Menunjukkan bahawa fa'il dia itu perempuan. Fatalakhasa tu apa? Maka menjadi kesimpulan. Talakhasa itu menjadi kesimpulan, menjadi suatu kesimpulan bagi engkau, laka bagi engkau, annal musnada, sesungguhnya yang disandarkan ilal alifi, pada alif, yakunu mabdu'an, itu adalah yang diawali bita'i au bil ya'i, sama ada dengan ta atau juga dengan ya. Kerana apa? Tengoklah kepada siapa. Maksudnya apa? Wal musnadu ila wawi, sedangkan yang disandarkan kepada waw, kadzalika, juga seperti itu, yakunu mabdu'an bita'i awil bil ya'i, dia boleh diawali dengan ta atau diawali dengan ya. Wal musnadu ilal ya'i, sedangkan yang disandarkan kepada ya, la yakunu mabdu'an illa bita'i, maka ia nak tak nak kena diawali dengan tak. Berarti khusus tadribina, dia tidak ada lain kecuali tadribina.
Tadribina, taf'alina, taftahina, ta'lamina. Itu contoh dia. Semua macam tu. Begitu juga kalau kita cakap anti ta'rifina ad-durusa. Engkau perempuan tahu dengan pelajaran-pelajaran. Itu contoh dia. Contoh dia. Wa mithaluha yakumani wa takumani wa yakumuna wa takumuna wa takumina wa tusamma hadhil amsilatu wa tusamma, dan dinamakan hadhil amsilatu, iaitu contoh-contoh ini, al-af'ala al-khamsata, dengan af'alul khamsah. Inilah yang dinamakan af'alul khamsah. Tadi asmaul khamsah, ini af'alul khamsah. Faham kita dah habis bab rafa. Dah selesai bab rafa. Bab nasab, jar, jazm, laju je, tak perlu banyak-banyak. Sebab apa? Sama je. Maksud definisi tu dah, definition isim mufrad, jamak taksir, semua tu dah habis. Dianggap semua dah tahu. Sekarang kita masuk alamatun nasbi, alamatnya i'rab nasab. Sebelum kita masuk, kita refresh dulu. I'rab ada berapa? Ada 4. Rafa, nasab, jar dan jazm. Rafa bertempat pada berapa tempat? 4. Iaitu apa? Dhammah, wawu, alif dan nun. Dhammah bertempat pada berapa tempat? Berada apa isim yang dibaca rafa tanda dia dengan dhammah? Ada apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dhammah wawu bertempat pada berapa tempat? Ada berapa? 2. Jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Alif bertempat pada berapa tempat? 1. Isim tasniyah. Tetapnya nun bertempat pada berapa tempat? 1. Fi'il af'alul khamsah. Senang tak hafal? Tu kena hafal kalau nak baca kitab. Kalau tak hafal tak boleh. Syekh saya kata, wa man hafiza al-funun asbaha hazat al-funun. Barang siapa yang hafal mutun, man hafiza al-mutuna hazat al-funun. Barang siapa yang hafal mutun, maka terjagalah ilmu fan-fan tersebut. Wa man lam yahfaz al-mutuna, barang siapa yang tidak hafaz mutun, asbahal junun, maka dia jadi orang gila. Ya betul. Orang yang tak hafal mutun, dia cakap macam hebat lah, tapi tidak lain adalah macam orang gila. Merubah makna daripada kita terus. Tu paling bahaya. Kalau di Indonesia, alhamdulillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tu semua hebat-hebat. Kerana apa? Matan nombor 1. Ilmu tu matan nombor 1. Sebab tu yang lawan dia tak boleh nak lawan. Macam mana kalah? Tak boleh nak lawan. Alamatun nasbi qala. Walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hazfun nuni. Bagi i'rab nasab itu adalah khamsu alamatin, ada 5 beberapa alamat. Yang pertama al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hazfun nun, iaitu adalah fathah, alif, kasrah dan ya dan hasfun nun. Apa saja benda tu apa saja? Awaqulu, dan aku berkata, yumkinuka an tahkuma, iaitu mungkin bagi engkau untuk menghukumi, alal kalimati pada sebuah kalimat, bi annaha mansubatun, bahawa ia dibaca nasab. Idza wajadta, ketika mana engkau menemukan, fi akhiriha, pada akhir kalimat tersebut, menemukan apa? Alamatan, sebuah alamat, min khamsi alamatin, daripada 5 beberapa alamat. Wahidatun minha asliyatun, salah satu daripadanya yang asli. Wahya al-fathah, tu dia adalah fathah. Wa arba'un furu'un anha, ada 4 itu adalah furu', cabang atau cawangan daripadanya. Wahya al-alifu wal kasratu wal ya'u wa hazfun nuni, iaitu alif, kasrah, ya dan hazfun nun. Ana harap fathah dan kasrah tu tak payah terjemahkan. Fathah tu baris atas, kasrah tu baris bawah. Sekarang kita buang bahasa Melayu, kita guna Arab je. Biar kita masuk malakah. Malakah tu apa? Malakah apa bahasa Melayu? Melekat dalam jiwa. Bila kita baca kitab tu, bila dengar tu dah tahu dah. Ni. Macam tu dia. Tu malakah.
Kalau dah malakah macam mujtahid. Sebab tu kadang-kadang definisi mujtahid adalah dia memiliki malakah. Itu dia sebut. Malakatun. Jadi apa? Dia memiliki suatu sifat malakah dalam berijtihad. Bila dia jumpa ayat ni dia malakah. Balaghah dia apa. Orang sekarang ni baca pun duk fikir i'rab dia apa. Dah nak jadi mujtahid tak nak taklid. Ini masalah. Tak ada malakah lagi. Ini balaghah tu malakah. Ana ada satu ustaz Ana, nama dia Pak Anang Darun Najah. Dia anak kiai lah, Gus. Dia kahwin umur 40 something, 40 lebih. Dia kahwin tahun 2010. Tu dah 42 ke 43 umur dia. Tapi dia hebat. Dia hebat. Dia mengajar kat Lirboyo tu 3 kali round. 3 kali round. Maksud dia dari mengajar dari kelas 1 sampai habis, kelas 1 sampai habis, kelas 1 sampai habis. Jadi dah tua sampai tua kat pondok. Dia tu balaghah tu memang malakah. Bila ada ayat Quran mana je dia boleh sebut. Ini badek dia apa, ini macam mana, ini dia punya apa faedah dia apa saja, bayan dia macam mana, ma'ani dia macam mana. Betul? Boleh, dia hebat. Dia paling tua kat Pondok Lirboyo tu, paling tua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fathatu wa mawadhi'uha. Fathah dan tempat-tempatnya. Qala fa ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadhi'a. Iaitu fathah itu menjadi alamat bagi i'rab nasab bertempat pada apa? Fi salasati mawadhi'a. Ini isim fi'il musharraf. Nampak? Fil ismil mufradi, yang pertama adalah isim mufrad. Yang kedua wa jam'i taksiri, jamak taksir. Yang ketiga fi'il wal fi'lil mudhari'i dan fi'il mudhari'. Idza dakhala alaihi nasibun, ketika mana fi'il mudhari' itu kemasukan amil nasib. Amil nasib apa? Amil nasab lah. Jadi yang menasabkan. Walam yattasil bi akhiri syai'un, dan pada akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Wa aqulu, aku berkata, takunu al-fathatu alamatan ala annal kalimata mansubatun fi salasati mawadhi'a. Adanya fathah itu menjadi alamat, itu adalah kerana sesungguhnya kalimat tersebut dibaca nasab bertempat pada 3 tempat. Dari apa? Al-mawdi'u al-awwalu, al-ismu al-mufradu. Pertama adalah isim mufrad. Al-mawdi'u as-sani, jam'u taksiri, jamak taksir. Mawdu' salis, tempat yang al-mawdi'u as-salisu, tempat yang nombor 3. Al-fi'lu al-mudhari'u alladhi sabaqahu nasibun, iaitu fi'il mudhari' yang didahului padanya nasibun, amil nasab. Amil nasab. Walam yattasil bi akhirih alifus naini, dan dia tidak bertemu pada akhirnya oleh alif naini. Alif naini itu apa? Alifus naini. Alifus naini adalah alif yang menunjukkan erti 2, iaitu af'alul khamsah lah ni. Dia bukan af'alul khamsah. Wala wawu jama'atin, wala ya'u mukhatabatin, wala nunu taukidin, wala nunu niswatin. Berarti fi'il mudhari' yang tempat ketiga tadi adalah fi'il mudhari' yang bukan af'alul khamsah. Wa ammal ismul mufradu, adapun isim mufrad, faqad sabaqa ta'rifuhu. Takrif dia dah jelas. Tak payahlah kita nak jelaskan lebih dalam lagi, ulang balik penat. Wal fathatu takunu zahiratan. Adapun fathah itu menjadi yang zahir ala akhirih, pada akhirnya, fi nahwi, seperti contoh apa? Contoh laqitu. Laqitu aliyan. Aku bertemu aliyan. Wa nahu qabaltu hindan. Ini contoh dia. Jadi fathah dia kat mana? Nampak itu aliyan yan. Nampak? Hindan dan tu nampak kan? Dia itu adalah fathah. Fa'aliyan wa hindan ismani mufradani. Dua-dua ini adalah isim mufrad. Wa huma mansubani. Dua-duanya dibaca nasab. Li'annahuma maf'ulani. Kerana dua-duanya dibaca menjadi maf'ul. Wa alamatu nasbihima al-fathatu. Adapun alamat nasab dia adalah fathah. Wa alamun nasbiha al-fathatu az-zahiratu. Alamat nasab dia adalah fathah yang zahirah. Wal awwalu mudzakarun, yang pertama muzakkar, aliyan, wasani muannasun, yang kedua itu muannas. Contoh dia hindan. Hindan itu muannas. Wa qad takunu al-fathatu muqaddaratan. Kadang-kadang fathah dia kira-kira. Contoh dia apa? Nahu laqitu apa? Al-fatah. Aku bertemu fatah. Fatah tak boleh buat apalah. Fatah lah. Ra'aitu fatah, ja'a al-fatah, ra'aitul fatah, maratu bil fatah. Dia tak boleh berubah. Al-fatah lah. Makna min zuhriyah kan tadi. Wa nahu haddastu Laila. Contoh dia haddastu. Aku berbicara dengan Laila.
Itu maksud dia. Haddas tu aku berbicara dengan Laila. Fal fata wa Laila ismani mufradani mansubani. Dua-duanya adalah isim mufrad yang dua-duanya dibaca nasab. Likauni kullin minhuma waqa'a maf'ulan bih. Kerana setiap satu dari kedua lafaz al-fata dan Laila itu keduanya adalah menjadi maf'ulun bih. Wa alamatun nasbihima fathatun muqaddaratun alal alifi mana amin zuhuriha ata'adzuru. Ini nampak tu. Yang mana alamat nasab dia adalah fathah yang dikira-kirakan pada alif. Dia tu, la dia tu. Mana amin zuhuriha tercegah untuk dilihat, dinampakkan, dizahirkan fathah tersebut kerana apa? Ata'adzuru kerana uzur. Wal awwalu mudzakarun wa sani muannasun. Pertama muzakkar, yang kedua muannas. Wa amma jam'u taksiri, adapun jamak taksir faqad sabaqa ta'rifuhu aidan. Jamak taksir dah jelas dah terlalu dah definisi dia. Wal fathatu qad takunu zahiratan. Sedangkan fathah itu kadang-kadang dia zahir. Ala akhirih, pada akhirnya. Nahu, contoh dia apa? Sahabtu ar-rijala, aku apa? Mengiringi ar-rijala, para lelaki. Wa nahu ra'aitu al-hunuda. Farrijalu wal hunud, adapun lafaz rijal dan hunud itu adalah jam'a taksirin. Itu adalah keduanya jam'a taksirin. Asal usul dia jam'ani. Tapi isim tasniah lah. Tapi kerana dia dijadikan mudhaf, maka jam'a taksirin yang ana sebut tadilah. Itu mansubani, keduanya adalah mansubani. Kedua jamak taksir tadi adalah yang dibaca nasab keduanya. Likaunihima maf'ulaini, kerana keduanya adalah berupa maf'ulun bih. Wa alamatun nasbihima, adapun alamat nasab keduanya itu adalah al-fathatu zahirati, fathah yang zahirah. Wal awwalu mudzakarun wa tsani muannas. So, yang pertama muzakkar dan yang kedua muannas. Wa qad takunu al-fathatu muqaddaratan, dan terkadang adanya fathah itu muqaddaratan yang dikira-kirakan. Nahu qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa taran nasa sukara. Melihat engkau melihat manusia itu semua pada mabuk. Semuanya mabuk. Jadi apa fathah ini dikira-kirakan? Wa nahu qauli ta'ala wa ankihul ayama. Fasukara wal ayama jam'a taksirin, keduanya adalah jamak taksir. Mansubani yang dibaca nasab keduanya. Likaunihima maf'ulaini, kerana keduanya adalah dua maf'ul bih. Wa alamatun nasbihima fathatun muqaddaratun, adapun alamat nasab dia adalah fathah yang muqaddarah yang dikira-kirakan alal alifi, pada alif. Mana amin zuhuriha, tercegah untuk menjelaskannya kerana apa? At-ta'adzuru, ta'adzur. Ini kenapa ta'adzur dimirahkan? Wa ammal fi'lu al-mudhari'u, adapun fi'il mudhari' al-madhkuru yang telah disebutkan kat awal tadi, iaitu apa? Allazi sabaqahu nasibun wa lam yatasib bi akhirih tadilah. Itu apa? Fanahu qauli ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, lan nabraha. Nampak tu? Lan nabraha. Bariha yabrahu asalnya. Bariha yabrahu. Lepas tu dia menunjukkan erti nahnu. Nahnu tu adalah kami, mutakalim ma'al ghair, atau boleh juga bererti muazzam nafsah, satu tapi menunjukkan dia membesarkan, beta lah kalau bahasa Melayu dia. Contoh dia. Lalu nabrahu lah jadi dia. Kemasukan lan itu apa? Amil nasib. Nasib. Kenapa dia amil nasib? Kerana satu, pertama dia menasabkan. Yang kedua, dia selain nasabkan, dia berfaedah apa? Berfaedah nafi. Nafi itu apa maksud dia? Tidak. Dan juga berfaedah tambahan lagi. Faedah dia lan itu adalah mustaqbal. Berarti tidak akan, lan nabraha. Itu maksud dia. Lan nabraha. Jadi lafaz nabraha itu apa? Fa nabraha fi'lun mudhari'un mansubun bin lan. Fi'il mudhari' yang dibaca nasab disebabkan oleh lan. Wa alamatun nasbihi, adapun alamat nasab dia adalah fathatu adz-dzahiratu, fathah yang zahir. Wa qad takunu al-fathatu muqaddaratan, kadang-kadang fathah itu yang dikira-kirakan.
Nahu yasurruni antas'a ilal majdi. Membahagiakan pada aku antas'a ilal majdi. Fatas'a, lafaz tas'a ini apa? Fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'il mudhari' yang dibaca nasab bi'an dengan menggunakan an. Tas'a itu sebenarnya fi'il mudhari'. Dia dibaca nasab. Nasab kerana kemasukan an masdariyah ni dipanggil. Akan tetapi wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun, fathah yang dikira-kirakan alal alifi pada alif ang. Kenapa? Mana amin zuhriha at-ta'adzuru, tercegah untuk menjelaskannya kerana ta'adzur, kerana uzur tak boleh buat apa lah. Fa ini tasala, seumpama bertemu, fa ini tasala bi akhiril fi'lil mudhari alifus naini, seumpama pada akhir fi'il mudhari itu bertemu dengan alif naini. Nahu lan yadriba, contoh dia wawu jama'atin atau wawu jama'. Nahu lang tadribu atau bertemu dengan apa? Au ya'u mukhatabat au ya'un mukhatabatun, tu yang betul. Au ya'un mukhatabatun atau ya' mukhatab. Nahu lang tadribi lam yakun nasbuhu bil fathati, maka tidak ada nasab dia itu bil fathati dengan fathah. Fakullun min tadriba wa tadribu wa tadribi, maka setiap satu dari tadriba wa tadribu dan lafaz tadribu wa tadribi itu mansubun yang dibaca nasab bilan dengan lan. Wa alamatun nasbihi hasbun nuni, adapun alamat nasab dia adalah dengan membuang nun. Wal alifu awil wawu awil ya'u, adapun alif atau wa atau ya itu adalah fa'ilun, menjadi fa'il mabniun ala sukuni yang dimabnikan sukun fi mahalli rafin pada mahal rafa. Wa sata'rifu dzalika fi ma yali. Yang ni semua kita akan tahu nanti hilang. Okey. Oh, dikecilkan. Kecil okey. Fa ini tasala bi akhirih nunu taukidin sakilatun, seumpama pada akhirnya bertemu dengan nun taukid sakilah. Tak dengar. Seumpama bertemu pada akhirnya dengan nun taukid sakilah. Contoh dia apa? Nahu wallahi lan tadhhabanna, demi Allah aku tidak akan benar-benar wallahi demi Allah lan tadhhabanna, maka engkau jangan berangkat. Jangan pergi. Jangan pergi. Itu maksud dia. Wallahi lan tadhhabanna aw khafifatun, atau bertemu dengan nun taukid khafifah. Nahu wallahi lan tadhhaban, demi Allah lan tadhhaban, engkau tidak akan pergi. Engkau tidak akan pergi. Fahuwa mabniun alal fathi, maka ini dimabnikan pada fathah fi mahallin nasbin, pada mahal nasab. Tadhhaban, dua-dua ini mabni macam bab yang telah lalu. Nun taukid saqilah dengan nun taukid khafifah memabnikan fi'il mudhari'. Wa ini tasala bi akhiri nunun niswati, kalau dia bertemu dengan nun pada akhirnya dia bertemu dengan nun niswah, nun jamak niswah. Nahu lan tudrik lah, betul. Tudrik. Ini salah. Ya Allah, itu manusia tak sempurna. Syekh Kabir pun boleh buat salah. Banyak salah, bukan satu. Lam tudrikna lah, kalau kita lagi lah banyak salah. Koma kita suruh buat macam ni, lagilah koma tak boleh buat, betul tak? Tapi yalah, kalau salah kita sebut salah lah. Tapi kesalahan itu tidak sama sekali menjatuhkan martabat kealiman beliau. Itu adab kita dengan ulama macam tu. Lan tudrikna, iaitu apa? Engkau tidak akan benar-benar menemui mereka. Nun jamak niswah kan? Lan tudrikna, iaitu apa? Kalian perempuan, maksud koma perempuan ni lah, tidak akan menemukan al-majda, apa yang dicari, illa bil afafi. Fahuwa apa? Berarti tudrikna fahuwa hina idzin. Lafaz tudrikna di sini mabniun ala sukuni, dimabnikan sukun kerana apa? Fi mahalli nasbin, pada mahal nasab. Mahal nasab kerana bertemu lan. Kerana apa? Kerana dia bertemu dengan nun jamak nis wah, iaitu na.
maka dia mabni sukun. Rik. Rik tu kaf tu sukun. Okey, niyabatul alifi anil fathati, menggantikan alif daripada fathah. Bagaimana menggantikan alif daripada fathah? Wa ammal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsati, berarti bertempat pada asmaul khamsah. Berarti i'rab nasab tadi untuk tanda i'rab nasab ada berapa tanda? Fathah, alif, ya, kasrah, harfun nun, buang nun. Okey, yang pertama apa? Fathah. Fathah bertempat pada berapa tempat? 3. Pertama isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab yang akhirnya tidak alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Pada akhirnya tidak bertemu suatu apa pun. Senang kan? Okey, sekarang alif. Wa amal alifu, maka alif ini menjadi alamat bagi i'rab nasab bertempat pada satu tempat, iaitu asmaul khamsah. Senang kan? Satu je. Nahu apa? Ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbah zalika, dan apa yang menyerupainya. Wa aqulu, aku berkata, qad arafta fi ma sabaqa, engkau dah tahu dah pada apa yang telah lewat, yang telah lalu pembahasan dia. Al asma'a al khamsata, iaitu definisi asmaul khamsah. Wa syarta i'rabiha, dan syarat mengirabinya. Bil wawi, dengan wawu, raf'an sebagai rafa'. Wal alifi nasban wal ya'i jarran, dengan alif sebagai nasab, wal ya'i sebagai jar. Kita dah tahu kan? Berarti apa? Syarat-syarat dia dah tak payah diulangi. Definisi pun tak perlu diulangi. Tapi yang dimulakan sekarang adalah keterangan untuk i'rab nasab. Wal ana, sekarang nukhbiruka, kami mengkhabarkan engkau, bi annal alamata, adalata, sesungguhnya alamat, adalata yang menunjukkan ala anna ihda hadhil kalimati, bahawa sesungguhnya salah satu daripada kalimat-kalimat ini itu mansubatun, yang dibaca nasab. Apa? Wujudul alifi, itu adalah dengan wujudnya alif fi akhiriha, pada akhirnya. Contoh dia apa? Nahu ihtarim abaka, muliakanlah abaka, bapa engkau. Wansur akhaka, dan tolonglah saudara engkau atau abang engkau. Wazuri hamyaki wa nazzifaka wala tahtarim zal mali limalihi. Fakullun, maka setiap satu, min abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa zamali, itu fil hazihil amsilati, pada contoh-contoh ini, wa nahwiha, dan sesamanya, itu mansubun yang dibaca nasab, li'annahu waqa'a fiha maf'ulan bih, kerana dia jatuh di sini semua menjadi maf'ulun bih. Wa alamatun nasbihi al-alifu, adapun alamat nasab dia adalah alif. Kenapa? Niabatan, kerana menjadi ganti anil fathati, daripada fathah. Wa kullun minha, adapun setiap satu daripadanya itu adalah mudhafun mudhaf. Wa ma ba'dahu, adapun yang jatuh setelahnya, minal kafi, daripada kaf, wal mali, dan mal, itu adalah mudhaf ilaih. Keterangannya kita dah jelaskan tadi. Walaisa lil alifi maudiun, dan tidak ada bagi alif maudiun, tempat lagi, tanubu, yang mengganti, fihi, padanya, anil fathati, daripada fathah, siwa hadzal maudi'i, kecuali berada pada tempat ini. Okay, jelas kan? Jelas. Nak kata malam ni laju. Dan ini senang sebab dia recycle. Nak terangkan, terang apa? Sama je, dia pusing kan? Yang penting tu definisi itu dah habis. Niyabatul kasrati anil fathati, iaitu menggantikan kasrah daripada fathah. Qala. Wa ammal kasratu, adapun kasrah, fatakunu alamatan linasbi, dia menjadi alamat bagi i'rab nasab, fi jam'il muannas salimi, bertempat pada jamak muannas salim sahaja. Pun satu juga. Wa aqulu, dan aku berkata, qad arafta fi ma sabaqa, engkau benar-benar telah tahu apa yang telah lewat, jam'al muannasi as-salima, iaitu jamak muannas salim.
Wal an. Sekarang ni apa? Nukhbiruka, kami mengkhabarkan kau, annahu, bahawa sesungguhnya ia yumkinuka, sesungguhnya. Hu tu, annahu, hu tu kat sini nama dia domir. Apa hu ni? Domir apa? Domir apa ni? Kembali dia kat mana? Tak. Annahu yumkinuka. Annahu tu apa? Annahu itu kembali kepada domir sya'an. Ini nama dia domir sya'an. Pernah terkenal tak domir sya'an? Domir sya'an itu adalah domir yang menunjukkan macam titik dua kalau bahasa moden sekarang. Jadi dia menunjukkan apa yang akan datang. Kalau bahasa Melayu dia atau bahasa Inggeris dia titik dua. Jadi kita boleh makna dia macam ni. Aku berkata, qad arafta, benar-benar engkau sudah mengetahui fi ma sabaqa, dari keterangan yang telah lalu tentang jamak muannas salim. Wal an, sekarang aku mengkhabarkan kepada engkau, annahu, sesungguhnya, apa dia? Sesungguhnya yumkinuka antastadillah. Nampak tak? Dia macam titik dua. Apa? Bukan, titik dua tu macam iaitu. Dia nak bagi tahu sekarang lah. IE Saya tak tahu. Sorry lah. Kerana kat Morocco tak ada IE ni. Semua Arab. Arab dah Perancis. Dengan Spanish. Tapi saya tak suka Perancis. Dan tak pandai Perancis. Spanish boleh. Como te amas, semua tu boleh faham. Tapi bila dah masuk PhD ni, semua tu dah tak pakai kan. Ada master tu ada lah. Waktu exam tu belajar gila-gila lah. Saya akan lulus cukup lah. Tapi ada satu pelajar Malaysia, budak perempuan, master. Dia punya Spanish dia, Hispaniah tu. Dia dapat 20/20. Sampai dekan marah ni. Kenapa kau boleh bagi 20/20? Barulah kat dia punya ustaz tu. Cikgu Sepanyol. Dia cakap apa? Ini paper dia. Putih, tak ada merah. Dia kata itu. Kalau aku tak bagi dia 20, aku tanggungjawab dengan Tuhan nanti. Dia kata itu. Nanti menteri telefon. Tak apa. Tak ada masalah. Ini aku tanggungjawab. Lagi 20/20. Hebat dah. Rupanya dia pergi kursus macam-macam bahasa. Kat Morocco tu dia kursus Perancis, Spanyol, Korea. Korea pun dia kursus kat sana. Buat apa? Bila tanya sebab saya suka bahasa, tak apalah. Baguslah. Suka bahasa. Tapi ambil master akidah. Tak apalah. Alhamdulillah. Cuma saya suruh dia, habislah sampai PhD. Cakap tak nak, nanti tak boleh kahwin. Sebab tak ada orang berani nak kahwin. Perempuan dah ada PhD, siapa berani kahwin? Annahu yumkinuka antastadillah. Mungkin untuk engkau berdalilkan apa, menjadikan dalil ala nasbi hadzal jam'i, iaitu untuk menasabkan jamak ini biwujudil kasrati, dengan wujudnya kasrah fi akhirih, pada akhirnya. Jamak muannas salim kalau dibaca nasab, tanda nasab dia dengan kasrah. Terbalik pula. Wadzalika nahu qaulika, iaitu ia adalah seperti ucapan engkau, innal fatayati, bukan fatayata, tak, fatayati, sesungguhnya beberapa perempuan muda. Jamak muannas salim, al muhadzabati yudrikna al mazda. Fakullun minal fatayati wal muhadzabati, dua-dua ini adalah jam'u muannasin salimun, jamak muannas salim. Wahuma mansubani, dua-duanya dibaca nasab. Likaunil awali isman, kerana dia adanya yang pertama itu sebagai isim. Li inna, bagi lafaz inna. Kan inna itu hukum dia apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, lawan kepada kana. Walikaunisani na'tan lil mansubi, dan kerana adanya yang kedua itu adalah menjadi na'at lil mansubi, bagi yang dibaca nasab. Wa alamatun nasbihima al kasratu, adapun alamat nasab dia adalah kasrah. Kasrah itulah ti muhadzabati, niabatan sebagai ganti anil fathati, daripada fathah. Wa laisa li kasrati, tidak ada bagi kasrah maudiun tanubu fihi, yang dapat menggantinya pada bab ini anil fathati, daripada fathah, siwa hadzal maudii, kecuali tempat ini.
Kalau belum mampu baca, diharakat. Kalau yang tak ada harakat. Mungkin kita antum semua dah ada harakat. Kitab saya banyak tak ada harakat lah. So kalau yang belum mampu baca, harakat. Kalau tak tahu makna, tulis makna. Kerana apa? Kitab ni, kita ni orang Melayu ni nanti dah tua, umur 80, 70, nak baca dah lupa makna dia apa, kan? Kalau orang Arab tak apa. Sebab tu kiai-kiai saya selalu ajar, kena makna. Dia cakap, istilah bahasa Jawa dia, kitab kui nek peteng kui padang, nek padang kui peteng. Apa tu makna dia? Kitab itu kalau gelap itu terang, kalau terang tu gelap. Itu maksud dia. Maksud dia apa? Kalau gelap kerana banyak tulisan, buat note kan, itu terang. Maksud dia apa? Kita tahu, baca dah dulu, ingat, ini terang. Tapi kitab itu nek padang, kalau dia terang, maksud dia tak ada tulisan, kosong je, itu peteng, itu gelap. Sebab apa? Tak boleh nak baca, gelap lah hati nak baca, macam mana tak tahu. Sebab tu kalau beli ada kitab, kena ngaji tu kena ada kitab. Lainlah orang Arab tak bawa kitab, dia hafal. Tapi kalau kita ni kenalah ada kitab. Lepas ada kitab kita tulis, bagi note. Kalau tak tahu baca, bagi harakat. Kalau tak tahu i'rab, bagi i'rab. I'rab tu tanda-tanda dia, fa'il apa, maf'ulun bih apa, khabar mana, mubtada mana. Itu. Tapi kalau kalau hebat boleh hafal, tak apa. Saya ada satu ustaz nama dia Makbul Nada. Makbul Nada, dia duduk kat Jakarta. Sekarang dia ada pondok kat Jakarta. Dia berkhidmat kepada senior dia lah. Ada murid tu betul-betul alim, hebat sangat, tapi pendiam. Dulu pernah dia tertinggal kitab pergi ngaji sekolah tu, tertinggal kitab. Ustaz marah, mana kitab tak ada kitab. Oh, alim pun. Dia cakap, hafal kamu? Ya pak. Dia kata, dia test lah. Dia cuba baca balik yang aku sebut tadi. Dia sebut exactly tepat. Sama. Lepas tu terserah kau lah nak bawa kitab, tak bawa kitab. Otak dia macam radio, macam kaset, recorder. Boleh rakam exactly, persis. Itu hebat. Bila dia dah jadi ustaz tu, anak jumpa muskil je dalam bahasa Arab ni, duduk dengan dia baca. Bila nak tahqiq manuskrip yang susah-susah tu, yang ilmu falsafah ke ilmu apa, kadang-kadang anak duduk dengan dia, cuba baca ni. Bila anak tak muskil dia, dia boleh tengok. Dia tahu, ni macam ni. Dia tahu sebab apa, dia dah ada malakah dan otak dia macam recorder. Semua benda dia dengar, dia hafal. Tabarakallah. Ya, ni tadi dah habis sampai mana tadi? Okey, wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fit tasniyati wal jam'i. Ya pula menjadi alamat bagi i'rab nasab bertempat pada dua tempat, iaitu tasniyah, isim tasniyah, dan jamak. Wa aqulu, dan aku berkata, qad arafta, engkau benar-benar telah tahu al-musanna isim tasniyah fi ma madat, pada keterangan yang telah lalu. Wa kadzalika qad arafta, dan benar-benar engkau juga telah mengetahui jam al-muzakkari as-salima, jamak muzakkar salim. Kita dah tahu, tak payah nak ulang. Wal an nukhbiruka, sekarang aku mengkhabarkan, annahu, sesungguhnya, yumkinuka, mungkin untuk engkau. Samalah, annahu tu, hu tu dhamir sya'n. Yumkinuka, mungkin untuk engkau, an ta'rifa, untuk mengetahui nasbal wahidi, nasabnya salah satu minhuma, dari keduanya, iaitu apa? Isim tasniyah dan jamak muzakkar salim. Dengan cara apa? Biwujudil ya'i, dengan wujudnya ya fi akhirih, pada akhirnya. Wal farqu bainahuma, adapun yang membezakan antara keduanya, annal ya'a, sesungguhnya ya fil musanna dalam tasniyah, yakunu ma qablaha maftuhan, adanya apa yang jatuh sebelumnya itu mesti dibaca fathah. Wa ma ba'daha, apa yang jatuh setelahnya ya itu maksuron, iaitu dibaca kasrah. Nampak tu? Wal ya'u fi jam'il muzakkari, adapun ya dalam jamak muzakkar, yakunu ma qablaha maksuron, iaitu apa yang jatuh sebelumnya itu dibaca kasrah. Wa ma ba'daha maftuhan, dan apa yang jatuh setelahnya ya itu dibaca fathah. Famisalul musanna, contohnya musanna apa? Nazartu usfuraini. Itu cara baca dia, usfuraini fawqa syajarati. Wa nahu ishtara abi kitabaini li wa akhi. Nampak? Okey, kitabaini dan usfuraini, kedua-duanya adalah isim tasniyah. Tahu usfuraini? Burung apa bahasa Melayu tu?
Sejenis burung lah. Ana tak tahu nama bahasa Melayu dia apa. Tapi aku melihat usfuraini, dua burung usfur tu, fauqa syajarati, atas pokok. Ishtara abi kitabaini, iaitu bapakku membeli kitabaini, dua kitab, li bagi aku dan bagi saudaraku. Fakullun min usfuraini wa kitabaini mansubun dibaca nasab li kaunihi maf'ulan bih, kerana keduanya adalah, kerana ia adalah maf'ulun bih. Wa alamatu nasbihi, adapun alamat nasab dia adalah al-ya'u ya, al-maftuhu yang dibaca fathah. Dibaca fathah apa, bukan dibaca, sorry salah baca. Wa alamatu nasbihi al-ya'u ya, adapun alamat nasab dia adalah ya. Al-maftuhu ma, yang dibaca fathahnya apa yang dibaca fathahnya perkara, qablaha yang jatuh sebelumnya ya. Al-maksuru ma, yang dikasrahnya huruf ba'daha yang jatuh setelahnya ya. Itu maksud dia. Jadi al-maftuhu itu adalah isim maf'ul yang beramal, memiliki fa'il. Fa'il dia adalah ma, berupa ma mausul. Jadi yang dibaca fathah apa ma, itu maksud dia. Kalau kita baca cara Melayu lama, al-maftuhu yang dibaca fathah apa ma. Apa ma, apa tu maksud dia fa'il. Fa'il kepada maftuh adalah ma. Ustaz, dia ada alif lam, berarti dia bukan fi'il. Mana dia bila dia fa'il? Ya, itu nama dia isim maf'ul. Isim maf'ul ini termasuk daripada kalimat-kalimat isim yang menyerupai dengan kalimat fi'il. Yang mana dia boleh beramal seperti amalnya fi'il. Begitu juga isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musybihat. Li'annahu musanna, kerana dia adalah isim tasniyah. Wan nunu, nun kat sini iwadun ani tanwin, gantian daripada tanwin fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Wa misalu jam'il muzakkari salimi, adapun contohnya jamak muzakkar salim itu apa? Innal muttaqina liyaksibu. Layak, ini Quran kan? Bukan. La yaksibuna. Innal muttaqina la yaksibuna ridha rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu la yaksibuna. Itu adalah mesti orang-orang yang benar-benar berusaha untuk mencari apa? Mencari ridha rabbihim. Lafaz muttaqina jamak muzakkar salim. Nasahtu al-mujtahidina, contoh dia, aku menasihatkan orang-orang yang berijtihad. Bil inkibah bi, betul? Allah. Alal mudzakarati. Fakullun minal muttaqina wal mujtahidina, maka setiap satu dari muttaqina dan mujtahidina itu mansubun yang dibaca nasab li kaunihi maf'ulan bih, kerana dia adalah maf'ulun bih. Wa alamatun nasbihi al ya, wa alamat nasab dia adalah ya, al maksuru ma, yang dibaca kasrah perkara, qablaha sebelumnya ya, al maftuhu ma, yang dibaca fathah sebelum ma, ba'daha setelahnya ya. Li'annahu jam'u mudzakkarin salim, jam'u mudzakkarin salimun, kerana dia adalah jamak muzakkar salim. Wan nunu, adapun nunnya itu adalah iwadun, gantian ani tanwini daripada tanwin fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Jelas ke? Niyabatu hadzfin nuni anil fathati, gantiannya buang nun daripada fathah. Jadi hadzfun nun itu menjadi gantian daripada fathah, bertempat pada apa? Wa amma hadzfun nuni fayakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bisabatin nun. Jadi membuangnya nun menjadi alamat bagi i'rab nasab, bertempat pada satu tempat saja, iaitu af'alul khamsah, yang mana rafa'nya dengan tetapnya nun. Senang kan? Wa aqulu, aku berkata, qad arafta mimma sabaqa, benar-benar telah kau ketahui dari apa yang telah lalu. Ma hiya al-af'alul khamsah, apakah itu af'alul khamsah? Wal an, sekarang nukhbiruka annahu yumkinuka an ta'rifa nasbah kulli wahidin, iaitu sekarang aku mengkhabarkan kepada engkau, sesungguhnya mungkin untuk engkau mengetahui nasabnya setiap satu daripada setiap satu kulli wahidin, nasbah kulli wahidin,
Iaitu setiap satu iza wujidat. Betul? Okey, iza wujidat ketika mana ditemukan apa an-nun allati takunu alamatar raf'i mahdhufah. Yang mana adanya alamat rafatnya itu dibuang. Wa misaluha, adapun contohnya fi halatin nasbi, dalam halat nasab, itu adalah qauluka, seperti ucapan engkau, yasurruni an tahfadhu durusakum, telah membahagiakan aku an tahfadhu, olehnya kalian semua ini menghafal durusakum, pelajaran-pelajaran kalian semua. Sangat membahagiakan aku. Tu je. Wa nahu yu'limuni, menyakiti aku, minal kusala, dari orang-orang yang malas. An ayyuh milu, untuk apa, ketika mana mereka itu menganggurkan, bahasa Melayu dia apa? Membiarkan fi wajibatihim, pada kewajipan mereka semua. Maksud dia apa? Iaitu mahalu syahid dia adalah berada pada ayyuh milu. Fakullun min tahfadhu wa yuhmilu fi'lun mudhari'un. Kedua-dua ini adalah fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab bi'an dengan menggunakan an masdariyah. Wa alamatun nasbihi, adapun alamat nasab dia adalah hazfun nuni, dengan buang nun. Wa wawu jama'ati, adapun wawu jamaah itu adalah fa'ilun, fa'il mabniun ala sukuni, yang dimabnikan sukun fi mahali raf'in, pada mahal rafa'. Wa kadzalika al-muttasil bi alif isnaini, begitu juga yang bertemu dengan alif isnaini. Nahu yasurruni antanala, itulah membahagiakan aku antanala, olehnya kalian berdua menemui raghabatikuma, menemui apa yang kalian kendaki. Wal muttasilu bi ya'il mukhatabati, begitu juga dengan ya yang ketika bertemu dengan ya mukhatabah. Nahu yu'limuni antufarriti kenapa ni? Tufarriti kan? Salah. Tufarriti. Kalau kita dah ada cukup ilmu nahwu tu, kita tahu mana yang salah ke tak. Kalau orang tak tahu, dia ikut je. Yu'limuni an tufarriti. Sebenarnya tufarritina, kan? Jadi dia buang nun kerana kemasukan an. Begitu juga fi'il amar. Idribi, kerana asal usulnya litadribina. Asal usul dia. Panjang cerita dia. Tapi nanti fi'il amar kita panggil mabniun ala hazfin nun. Kenapa? Itu nanti bab fi'il amar. Bab fi'il ada. Lepas habis i'rab je, babul af'al. Waqad arafta, maka benar-benar engkau telah mengetahui kaifa tu'ribu hauma, maka bagaimana caranya untuk meng'irab keduanya. Jelas kan? Alamatul khafdi. Dah masuk alamatul khafdi. Besok boleh sampai mana ni? Alamatul khafdi. Alamatul khafdi. Kau berapa dah sekarang? Dah 11. Sikit lagi 11. Dah penat? Dah ngantuk? Dah ngantuk. Alamatul khafdi. Okeylah, tutup dulu. Kalau potong tengah-tengah tak sedap. Saya ingat hari ni nak habiskan semua bab i'rab. Okey, besok habis tu. Besok habis bab i'rab. Kalau habis bab i'rab, kita masuk babul af'al. Lepas tu babul af'al, lepas tu dah senang. Dah senang. Wallahu a'lam bishawab. Ganti dengan al-amsilah tasrifiyah. Amsilah tasrifiyah habis, kita boleh panjang-panjang. Sekarang sampai mana? Af'ala dah belum? Belum kan? Semalam fa'ala kan? Okey, kita ada berapa minit tu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Yungqalu, dipindah apa as-sulasiyu fi'il yang sebangsa 3 hurufnya. Ila wazni af'ala, kepada wazan af'ala, bi ziyadati hamzatil qad'i, dengan cara menambah hamzah qata', fi awwalihi, pada awalnya. Okey.
Fi awalihi, yang pertama tujuan dia adalah li ta'diyati, untuk ta'diyah. Berarti wazan af'ala ini hamzah yang kita tambah itu nama dia hamzah qata'. Hamzah qata'. Hamzah qata' tu apa? Hamzah yang depan belakang, dia ada kat tengah kalimat ke, dia ada kat depan kalimat ke, dia ada kat belakang ke, dia tetap harus dibaca. Maksudnya kena bunyi. Cara penulisan imla moden dia kena letak hamzah. Dia kena letak hamzah. Contoh dia apa? Yang pertama faedah dia apa? Li ta'diyati, kerana menunjukkan erti ta'diyah. Macam awal lah, macam fa'ala. Contoh dia apa? Akramtu Zaidan, aku memuliakan Zaid. Dari kata karuma. Karuma tu erti dia apa? Mulia. Mulia. Jadi saya mulia, dia mulia. Maksud dia apa? Dia mulia, titik. Dia tak boleh dia mulia Zaid. Tak faham kan? Dia mulia Zaid. Apa tu? Aku cakap bahasa apa? Macam tu dia tu. Kerana apa? Bahasa, kerana lazim dan tidak tu, dia zauki. Dia adalah yang boleh dirasa. Maka untuk menjadikan saya memuliakan Zaid, akramtu Zaidan. Dengan menjadikan dia ikut ziyadah, dengan menambah hamzah qata' di depan. Akrama. Maka menjadi akramtu Zaidan. Aku memuliakan Zaid. Yang kedua, walidukhuli fi syar'i, dan kerana dia fi syai'i, syar'i pula. Walidukhuli fi syai'i, kerana dia masuk pada sesuatu. Contoh dia apa? Amsa al-musafiru. Ai dakhala fil masai. Jadi amsa al-musafiru, musafir tu dah masuk petang. Maksud dia apa? Dia dah masuk waktu petang. Dia bersafir dalam keadaan sudah masuk waktu petang. Yang ketiga faedah dia apa? Liqasdil makani, kerana bertujuan menunjukkan tempat. Nahu ahjaza Zaidun. Maksud dia apa? Ahjaza Zaidun ai qasadal hijaza, iaitu niat untuk masuk Hijaz. Wa a'raqa Amrun, iaitu ai qasada al-iraqa, iaitu dia berniat untuk masuk Iraq. Malaysia boleh tak? Boleh. Malaysia, saya bertujuan untuk masuk Malaysia, tak boleh. Wali wujudi mashtuqa, dan kerana wujudnya sesuatu yang tercetak minhu, daripadanya apa? Al-fi'lu fi'il fil fa'ili, pada fa'il. Kerana wujudnya sesuatu yang tercetak darinya suatu fi'il daripada fa'il. Maksud dia apa? Contoh dia asmara at-talhu ai wujida fihi thamaru. Jadi apa? Sudah menunjukkan dia dah masuk tercetaknya sesuatu yang tercetak daripada fi'il pada fa'il. Fa'il dia apa? Talhu. Bersedia apa? Tolhu itu sudah ditemukan asmaro. Asmaro itu dari kata samarun, buah. Ai wujida fihi as-samaru, iaitu ditemukan padanya buah. Wa auraqa syajaru ai wujida fihi warakun, iaitu apa? Auraqa syajaru, iaitu telah berdaun apa asyajaru, pokok, iaitu ai wujida fihi warakun, iaitu ditemukan pada pokok suatu beberapa warakun adalah daun. Walil mubalaghati, dan kerana menunjukkan arti mubalaghah. Mubalaghah itu artinya sangat-sangat. Lahu. Apa tu? Ashghaltu. Maksud dia apa? Aku ashghaltu Amran ay balaghtuhu fi syughlihi, iaitu aku membuat kerjanya sangat-sangat banyak. Macam tu lah, sangat-sangat sibuk. Aku membuat Umar kerja dia sangat-sangat sibuk. Wali wijdani. Betul, wijdani yang betul, bukan wujdan. Yang sahih wijdan. Anak ada orang Arab kadang guna wujdan. Kadang kita pun, anak pun dulu kat pondok selalu wujdan. Tapi bila anak ngaji dengan Syekh Muhammad Abu Huda Yaqubi, beliau ajarkan bahawa ini sama'i, yang betul hanya wijdan, bukan wujdan. Ternyata sekarang anak buka Tamsilah Tasrifiyah, baru sekarang sudah wijdan. Ternyata Syekh Maksum Ali dah tahu yang betul adalah wijdan. Wali wijdani syai'i, dan kerana ditemukan sesuatu fi sifatin, pada sifat. Nahu a'zamtuhu ay wajadtuhu aziman. A'zamtuhu, iaitu apa? Aku menemukan dia itu adalah orang yang agung. Wajadtuhu aziman.
Wa ahmadtuhu, iaitu ai wajadtuhu mahmudan. Aku menemukan dia itu adalah orang yang terpuji. Yang ketujuh, wali sayrurati, kerana menunjukkan arti sayrurah. Sayrurah tu artinya apa? Menjadi. Nahu akfara. Akfara al-baladu. Akfara tu apa? Aisara kafran. Akfara baladu, iaitu menjadi gelap. Akfara tu gelap. Apa al-baladu? Aisara kafran, iaitu negara tersebut menjadi gelap guli. Yang ke-8, litakridi, kerana menawarkan. Nahu aba'a asauba, iaitu apa? Ai arradahu lil bai'i, iaitu dia menawarkan untuk menjualkan pakaian tersebut. Yang ke-9, walisalbi nahu, dan tujuan dia salbi. Salbi itu apa? Menarik hukum, membatalkan hukum. Nahu ashfa al-maridu aizala shifa'uhu, berarti apa? Dah tak ada ubatnya sama sekali. Ashfa maridu, iaitu sudah tidak ada tidak ada ubat dia sama sekali. Yang ke-10, lil hainunah. Hainunah itu apa? Menunjukkan sudah masuk waktu. Nahu apa? Ahsadaz zar'u. Ahsadaz zar'u apa? Sudah masuk waktunya panen. Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu dia apa? Tuai. Sudah masuk waktunya tuai. Kena belajar bahasa Melayu balik. Aduh. Aihana hasaduhu, iaitu sudah masuk waktunya untuk menu. Nah, ini apa? Wazan dia af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'illa tuf'il muf'alun muf'alun akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dzaka mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun. Nah, nampak tu? Hafal semua tu. Ana jumpa contoh masdar mim yang senang untuk difahami. Mau'izah. Mau'izah dari kata apa? Wa'adha. Ya'idhu izatan. Izatan tu masdar. Masdar mim dia mau'izatan. Tapi kita guna tak? Guna mau'izah hasanah. Mau'izatul mu'minin. Mau'izah tu masdar mim. Betul? Itu contoh dia. Karena baru teringat. Mau'izah. Itu contoh nak fahamkan apa itu masdar mim. Boleh satu lagi? Boleh? Sikit lagi biar cepat habis. Cepat habis ni kita masuk ni cepat habis. Cepat habis, cepat khatam. Minggu depan boleh khatam. Dalam jadual minggu depan hari Khamis dah khatam. Saya tak boleh khatam je. Kalau tak boleh khatam tambah lagi 1 minggu boleh? InsyaAllah. InsyaAllah 1 lagi minggu. Saya ingat awal Februari tu nak holiday. Tak dapat holiday lagi. Tak apa. Untuk ilmu. Kalau ilmu, okey. Kiai saya tu ajar saya tu. Semua murid dia lah. Semua murid. Kalau ada orang ketuk pintu minta ngaji, kalau kau kata tak boleh, tak boleh. Ilmu tak manfaat. Betul? Kalau sebagai seorang santri pondok ana, nak tak nak ada orang minta ngaji, kena ngaji. Kena mengaji. Jadi balik nak tak nak kena mengaji. Tak kisahlah nak kerja apa, nak jadi tukang petani ke, nak jadi tukang bangunan ke, nak jadi tukang apa pun, kena mengajar. Ni kan. Kun aliman au muta'alliman. Kun mualliman au muta'alliman. Jadilah orang yang mengajar atau kalau tidak orang yang belajar. Orang ngaji sampai tua pun tak apa mengaji. Ngaji. Anak pun kalau dah tua, kalau jumpa syekh besar ngaji lah. Ngaji. Kalau ada ilmu yang tak tahu ngaji. Kalau tak mengaji, ngajar. Jangan berhenti. Yungqalu as-sulasiyu, dipindah fi'il sulasiyu. Fi'il sulasi itu fi'il yang sebangsa 3 hurufnya. Ila wazni tafa'ala, mengikuti wazan tafa'ala. Itu dengan cara apa? Biziyadati ta'i fi awalihi. Dengan cara menambah tak pada awalnya. Kita tambah tak pada awal dia. Wal alif. Jadi nampak tu tak. Lepas tu wal alif fi ba'dal fa'i, iaitu juga tambah alif setelahnya fa. Akhirnya dari kata fa'ala menjadi tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'alan, fahuwa mutafa'ilun, wa dzaka mutafa'alun, tafa'ala, tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun. Hafal ke ni dulu tahun 1997, 98.
Saya menghafal. Saya kena hafal waktu tu dalam masa 2 minggu semua ni. Sebab dah terlambat. Saya masuk tu dah lambat. Dah nak habis ujian dah. So kena hafal lah semua. Tapi Alhamdulillah bila saya hafal, lepas tu tahun 1999, 98, 99, saya tak belajar ni dalam. Maka saya tu durah. Waktu tu pelajaran Ad-Durrah Yatimah. Ini dah lepas. Jadi ada guru saya tu, anak kiai saya, tiap-tiap pagi lepas subuh, dia mengaji. Lepas subuh tu, sebelum sekolah tu, dia sediakan waktu 15 minit je untuk terangkan tasrif dari awal sampai akhir. Sebab saya tak belajar. Saya belajar hafal, lulus ujian sebab hafal. So saya tak faham dia. Okey, kau datang ngaji dengan aku pagi, siap pagi 15 minit sampai khatam. 3 minggu je tu khatam. 2 minggu, 3 minggu. Tapi dah hafal lah. Baru boleh faham. Lepas faham tu, bolehlah baca kitab. Itu je. Nak baca kitab, ingat. Jurumiyah faham. Awal sampai akhir. I'rab. Bab i'rab tu hafal. Tak payah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Melayu. Kan? Macam Ana tadi. I'rab ada berapa contoh dia apa. Sekali contoh, dah hafal. Tasrif ni hafal awal sampai akhir. Yang bab istilahi. Lughawi cukup faham. Hafal pun bagus, boleh. Dulu hafalan lah. Tapi sekarang tak payah pun tak apa. Itu insyaAllah dah boleh baca kitab. Dah boleh baca kitab. Pegang kamus. Kamus pegang je, pergi mana-mana bawa kamus. Kalau bahasa Inggeris tu handsworth tu. Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu Al-Munawir lah. Tak ada orang boleh buat kamus yang lagi bagus. Ana tak jumpa kamus lebih bagus dari Munawir. Yang bahasa Melayu lah, bahasa Indonesia. Ada satu Al-Miftah 2 jilid. Melayu Al-Miftah 2 jilid. Tapi Ana tak pernah buka lagi, tak tahu. Tak buka lagi. Kalau bagus, bagus. Allah alam. Itu faedah dia yang pertama. Lil musyarakati, kerana menunjukkan erti musyarakah. Musyarakah itu saling buat. Bainasna ini antara 2 orang, fa'aksara atau lebih. Contoh dia apa? Tasalaha al-qaumu. Maksudnya dia saling berdamai siapa al-qaum. Jadi kaum tu saling berdamai. Tadaraba Zaidun wa Amrun. Zaid dan Umar ni saling pukul-memukul. Zaid pukul, Umar kena pukul. Umar pukul, Zaid kena pukul. Yang kedua, li'idhari ma laisa fil waqi'i. Menjelaskan sesuatu yang tidak ada pada waqi'. Nahu. Tamarada Zaidun. Tamarada Zaidun maksud dia apa? Telah sakit siapa? Zaidun. Azhara al-marada, iaitu dia melihatkan sakitnya. Tamarada. Berarti idharu ma fil waqi'. Tamarada Zaidun. Iaitu ma laisa fil waqi'. Ngantuk dah ni. Ya Allah. Patut rasa tak betul. Tamarada Zaidun. Buat sakit siapa? Zaidun. Itu maksud dia. Maksud dia apa? Iaitu menjelaskan seolah-olah dia itu sakit. Walaisa fihi maradun. Padahal dia itu tidak sakit. Nampak tu? Tamarada Zaidun. Ngantuk. Walil wuku'i. Yang lain kalau ngantuk tu ada kopi. Minum kopi. Kalau bulan Ramadan kat pondok Ana ngaji dari mula pukul 10 sampai pukul 3. Sahur. Berhenti sahur, solat subuh. Lepas solat subuh, pengsan. Betul, ngaji. Lepas tu lepas zuhur bangun ngaji lagi sampai asar. Lepas asar bangun, lepas asar masak. Lepas asar masak, maghrib, lepas maghrib buka puasa. Buka puasa, relax kejap, lepas tu baru macam tu lah. Tapi seronok kat pondok tu. Tak ada waktu kosong untuk benda-benda yang larah. Alhamdulillah, dipenuhi dengan ngaji. Dah cuti pun ngaji. Ngaji kitab apa? Ustaz dekat nak ngaji kitab apa? Ngaji kitab ni. Ngaji kitab dukun ke? Ngaji, ada ngaji kitab dukun. Kitab yang pelik-pelik pun ada ngaji. Ada waktu ngaji, macam-macam ngaji. Itu je. Walil wuku'i. Yang ketiga, walil wuku'i tadrijan. Iaitu apa? Kerana menunjukkan benda itu terjadi dalam keadaan ada satu sikit tadrij tu apa bahasa Melayu dia? Berperingkat. Good. Berperingkat. Nahu tawarada al-qaumu ay waradu duf'atan ba'da ukhra, iaitu dia
Apa? Waroda itu dalang, datang atau datang sampai. Tawaroda al-qaumu iaitu satu-satu mai. Ba'da duf'atan ba'da ukhra. Satu setelah yang satu. Itu maksud dia. Wali ta'diyati maknal mujarradi, dan kerana menunjukkan muta'adikan dan bertujuan untuk memuta'adikan makna yang mujarrad. Memuta'adikan makna mujarrad. Betul macam tu tulisan dia. Apa kat situ apa? Ta'di mujarrad. Tak, bukan. Ta'di makna mujarrad. Makna dia patutnya dia menjadikan makna mujarrad. Sabar kejap. Ke salah. Tafa'ala kan? Li ta'diyati. Oh, aduh, insya-Allah. Hai, ngantuk ni pasal. Ni hamzah bukan ain. Ada. Dari kata ada. Ada tu adalah menunaikan li ta'di wa li ta'diyati maknal mujarradi, kerana bertujuan untuk seolah-olah dia itu mendatangkan makna yang mujarrad. Contoh dia apa? Ta'ala wa tasama, ay ala wa sama. Ta'ala Allah maha tinggi. Yang kelima, wali mutawa'ati fa'ala. Mutawa'ah tu apa? Ini first time dengan mutawa'ah kan? Mutawa'ah tu apa? Nahu ba'adtuhu fataba'ada. Wal mutawa'atu hiya husulul asari inda ta'alukil fi'li al-muta'addi. Iaitu apa? Hasilnya suatu kesan, keadaan, ketika disandarkan dengan perhubungan yang fi'il yang sebangsa muta'addi. Mau contoh dia. Ba'adtuhu. Aku menjauhi orang tersebut. Fataba'ada. Maka orang tersebut menjadi jauh. Nampak tu? Kan? Faham kan? Aku menjauhi orang tersebut, maka orang tersebut menjadi jauh. Itu nama dia mutawa'ah. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun ladzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Taba'ada yataba'alu taba'udan mutaba'adan fahuwa mutaba'idun ladzaka mutaba'adun taba'at la tataba'at mutaba'adun. Apa habislah? Hafal. Ingat hafal tu dua tu pun tak apalah. Wazan dengan satu mauzun yang sahih. Pun tak apa. Okey. Okey, selesai, wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu. Ramadan. Ngantuk. Ngantuk ada kopi yang kita nak minum kopi. Menurut saya ubat ngantuk juga saya tak sanggup ubat. Karena Darul Mustafa